Assalamualaikum. Okay, untuk hari ni saya nak cerita dekat hampa tentang satu lagi kisah, tapi kisahnya agak panjang kerana dia berkaitan dengan anak-anak patung yang mana dah disahkan seram ataupun berpuaka. Okey. Anak-anak patung ni di seluruh dunia nampak, bukan dekat Malaysia. Dan cerita ni kita ambil yang positif sahaja untuk info dan pengetahuan kita. Okey. Untuk tangga yang ke-10 ataupun nombor 10, anak patung ni dikenali dengan nama Kak Ja. Kak Ja ni dia adalah satu anak patung yang katanya mula depa tahu ada pada tahun 1730. Kononnya ada seorang perempuan, dan dia ni mungkin adalah perempuan simpanan raja ataupun gundik dia. Dia ni dah mengandung dan dia betul-betul berharap yang dia dapat bagi suriat lelaki pada raja tu. Tapi hampa, keadaan menjadi sebaliknya apabila dia bersalin, anak dia tadi adalah perempuan. Apabila raja tu dapat tahu, raja ni dah suruh orang ambil anak dia tu dan bakar hidup-hidup. Si mak dia ni terlalu sedih dan kecewa. Dia pergi kutip abu-abu anak dia yang tinggal dekat tempat bakar tu. Dia campurkan dengan seramik dan juga porselin. Dia jadikan anak patung yang kemudiannya dinamakan Kak Ja. Dikatakan juga Kak Ja ni dah diperturun daripada satu generasi ke satu generasi oleh keturunan asal daripada mak dia tu tadi. Dan mereka di Rusia. Dikatakan juga dia ni perlu dijaga ataupun diperhatikan kerana dia mampu membawa malapetaka. Dan kalaulah hampa berani bertentang mata 20 saat sahaja dengan dia, hampa akan terkena sumpahan. Dan akibatnya nanti hidup hampa akan selalu ditimpa malang. Okey hampa. Untuk tangga ke-9, anak patung ni terdapat di sebuah pulau Hokkaido di Jepun. Anak patung tu lah ni disimpan dekat sebuah kuil, dijaga oleh sami-sami dekat kuil tu kerana amanah daripada mak pemilik patung tu. Pemilik dia budak perempuan tapi dah meninggal dunia. Dan kemudian apabila anak dia meninggal dunia, dia perserahkan patung tu pada Tok Sami yang ada dekat kuil tu. Cerita dia bermula apabila abang si budak ni, iaitu Ichi Suzuki, dia pergi kat sebuah kedai, tertarik dengan satu anak patung ni. Dia beli untuk dihadiahkan pada adik perempuan dia yang bernama Kukiko. Kukiko ni berumur 3 tahun masa tu. Dia bawa balik dan bagi anak patung ni ke adik dia. Adik dia memang sayang sangat anak patung ni. Dia pun tak pernah berenggang sampai tidur pun sekali. Tapi apa? Yang malangnya, Kukiko nyawa dia pendek. Dia pun meninggal dunia tanpa ada sebab. Kemudian mak bapak si Kukiko ni perasan lepas je Kukiko ni meninggal dunia, banyak kejadian aneh dan pelik berlaku dalam rumah mereka, dan buatkan mereka fikir mungkin ada baiknya mereka hantar anak patung tu ke kuil untuk Sami jaga. Mereka pun serahkan dan mereka pun selalu berdoa supaya anak mereka kat sana yang dah meninggal dunia tu aman, tenteram dan bahagia. Macam tu lah. Okey apa? Sewaktu patung tu dalam jagaan Sami, rambut dia ni tak pernah berhenti memanjang.
makin hari dia makin panjang. Dan Sami kat sana terpaksa potong rambut dia ni sebab dah terlalu panjang. Kononnya dikatakan patung yang diberi nama Okiku ni, dia mai dalam mimpi Sami ni dan minta tolong mereka suruh potong rambut dia tu apabila panjang. Dan mak bapak budak yang meninggal dunia ni percaya roh anak perempuan mereka ada dalam badan patung tu. Pada tahun 1938, mereka pun tinggalkan Pulau Hokkaido dan mereka amanahkan patung tu untuk Sami kat sana jaga. Dengan mereka harapkan Sami ni dapat bagi tahu kat mereka apa perkembangan patung tu tadi. Orang ramai dibagi kebenaran untuk nak tengok dia, tapi tak dibenarkan ambil gambar. Dan hampa, kalau hampa duduk dekat-dekat dengan dia, hampa perhatikan kat mulut dia yang sedikit terbuka, hampa akan dapat lihat yang gigi dia betul-betul sama macam gigi manusia, saiz budak. Dan juga dikatakan yang ada orang melakukan kajian dah pada rambut yang mereka ambil pada patung tu, dan terbukti rambut tu adalah rambut manusia. Tak dapat mereka nak macam bagi satu jawapan kenapa patung ni boleh mengeluarkan rambut manusia. Masih jadi misteri sampailah. Nombor 8. Nombor 8 ni, kalau hampa tengok dia, memang hampa takkan percaya dia ni berhantu. Okey? Anak patung ni, kita namakan dia Christina. Dia ni nampak comel, cantik dan tenang je. Kira orang akan jatuh hatilah kalau tengok dia. Tapi pemilik dia ni kata, kalau hampa betul-betul renung dekat mata dia, akibat dia nanti, hampa akan boleh nampak makhluk-makhluk halus dekat kawasan sekitar hampa, dan hampa akan dapat merasakan keadaan yang seram lah. Kalau hampa beranilah tenung dan tatap dia. Dia ni suka orang bergambar dengan dia, tapi hampa kena stop sebelum dia meradang. Dan apabila dia meradang, gambar-gambar yang hampa tangkap dengan dia tu tadi semua akan rosak, blur, dan lebih parah akan kelihatan makhluk-makhluk halus dalam gambar tu tadi. Dia ni tak suka orang ubah apa-apa kat diri dia. Dan dia, kalau hampa sikat rambut dia yang kusut tu, esok dia hampa tengok rambut tu akan kusut balik. Jadi jangan usik apa-apa yang ada dekat dia. Dikatakan juga dia suka atau gemar tengok TV. Dia perlu diletakkan atas kerusi malah untuk dia menonton TV. Sejauh mana kebenaran dia kita tak tahu. Okey. Untuk nombor 7. Patung ni nama dia Mercy. Pemilik dia yang dikatakan seorang wanita bernama Sherry Kun. Dan dikatakan roh jahat yang ada dalam patung ni sangatlah kuat. Dia ni, orang kata, tak banyak sangat info tentang si Mercy ni. Sama macam Christina tadi, mereka macam agak terpencil kisah mereka. Kononnya, dalam badan si Mercy ni tadi ada roh kanak-kanak sekitar umur 7 ke 8 tahun macam tu yang dah meninggal, dan dia jadikan patung Mercy ni sebagai tempat dia duduk. Benar, pemilik dia ni kata waktu mereka duduk tidur, dia dengan isteri dia duduk tidur, dan apabila mereka terjaga, mereka tengokkan si Mercy ni berdiri betul-betul atas katil mereka sambil duduk tengok ke arah mereka. Bukan juga Mercy ni, dia akan keluar rumah senyap-senyap bila malam. Dan macam hampa nak tahu dia keluar, hampa akan tengok kaki dia
ada selut dan kotoran. Dia juga mampu untuk hidup dan tutupkan radio. Jadi macam itulah sedikit info tentang anak patung Mercy. Nombor 6. Anak patung ni dinamakan Emilia dan dia dah berumur lebih daripada 100 tahun. Asal dia dimiliki oleh seorang pengawal keselamatan diraja yang mana pada tahun 1844 sampailah 1900 di Itali. Kemudian si pengawal keselamatan ni dah bagi anak patung ni pada kawan dia, Ulvada Belina. Ulvada ni pula bagi anak patung ni pada anak perempuan dia, Mary. Si Emilia ni dia terselamat daripada perang dunia pertama dan juga kedua, tapi apa? Tangan dia tak ada. Mungkin sebab selalu sangat kan mereka nak menyelamatkan diri mereka daripada perang tu, dan tangan dia ni dah terkeluar. Tapi walaupun keadaan dia tu nampak macam cacat, tuan dia ni punya jaga dia macam jaga nyawa sendiri. Dia bersama dengan tuan dia sampailah tuan dia meninggal. Dikatakan roh yang ada dalam badan patung ni adalah roh tuan dia sendiri, Mary. Yang mana lepas dah tuan dia tak ada, makin menjadi-jadi. Okey, dia punya macam dia tunjukkan dia punya kuasa. Depa ni ada juga dah panggil paranormal untuk test, kerana si patung Emilia ni dia kerap duk bercakap, panggil Mami, Mami. Yang mana paranormal ni siasat kotak macam perakam suara yang ada dekat patung ni sebenarnya tak berfungsi. Mereka tak dapat nak jelaskan macam mana patung tu boleh bercakap, dan mereka juga tak dapat nak jelaskan kenapa apabila hampa renung dekat dia, dia akan membalas kedipan mata hampa. Okey, yang tu kisah Emilia. Nombor 5. Anak patung ni dinamakan Pupa. Pupa ni kecil je weh. Dia kecil comel. Besar dia cuma 14 inci. Okey, Pupa ni dikatakan mula dimiliki oleh pemilik dia waktu pemilik dia ni berumur 5 tahun. Dia duduk dengan pemilik dia cukup lama, daripada tahun 1920 sampailah Julai 2005 itu pemilik dia ni meninggal dunia. Patung ni pun sama terselamat daripada perang dunia kedua. Dia ni dah berbanyak kali macam berpindah tempat lah, ikut mana pemilik dia duduk. Daripada Itali, Amerika, balik ke Itali, dan juga Eropah, kemudian balik ke Amerika balik, dan macam itulah hidup dia. Lepas tu dia meninggal dunia. Pupa ni hampa tahu dia seolah-olah hidup. Dia tak suka dikurung atau diletakkan dalam bekas kaca, kerana sebelum ni dia hidup dengan tuan dia, dia bebas. Yang mana hampa kurung dia, dia akan mampu membuka bekas kaca yang hampa letakkan dia tu tadi. Dia tak mau siapa-siapa memiliki dia. Selalunya dia ni hampa akan kenal dia dengan pakaian biru. Dia akan mengetuk-ngetuk kaca tu kalau teruskan juga mengurung dia. Kepala, kaki dan badan dia diperbuat daripada kain hampa. Rambut dia adalah rambut asli manusia. Okey hampa, yang nombor 4, patung ni bernama Herod. Herod ni dibuat pada tahun 1930. Keadaan dia ni agak macam usang lah. Dia rosak dan agak kotor. Tapi katanya dia mampu bercakap dan bergerak sendiri.
pemilik terakhir yang memiliki si Harold ni, Anthony. Dia dah beli si Harold ni dalam talian melalui eBay pada tahun 2004. Yang mana seorang wanita dah pun iklankan dia, dan Anthony ni pula dia tertarik dengan iklan tu apabila dikatakan Harold ni kerah dan berantu. Dia pun terus buat urusan pembayaran untuk perempuan tu segera postkan si Harold tu pada dia. Tapi apa, selepas beberapa hari perempuan ni kontak balik si Anthony ni untuk nak batalkan pembelian si Harold. Dia kata dia takut jadi sesuatu pada Anthony kerana patung tu sangat-sangat berpuaka. Tapi Anthony ni dia ketegak. Dia kata dia tak kisah, dia gelak-gelak je. Dia kata urusan dah dibuat, dia tak mau dengar apa-apa, dia nakkan patung tu juga. Dan apabila perempuan tu dengar macam tu, dia pun malas nak pujuk dah. Dan akhirnya si Harold pun sampai dekat rumah si Anthony ni tadi. Bila je sampai, dia ni tak sabar tahu apa. Hamba tak ada tujuan dia beli patung ni hanya untuk dia buat macam eksperimen, untuk dia expose pada orang. Maksudnya dia nak buat macam misi lah. Lepas tu dia nak glamourkan diri dia. Okay? Dan apabila patung tu sampai, dia terus ambil ni alat dekat belah-belah barat yang selalu guna ni untuk dia test keadaan suhu yang kononnya boleh tahu kehadiran macam makhluk halus ataupun syaitan yang ada dekat sekitar tu. Tapi apa, lepas dia on kan alat tu, tak ada petunjuk apa-apa. Kemudian dia tak puas hati, dia ambil pula EVP. EVP ni adalah sejenis alat untuk merakam suara roh. Sama juga, tak ada tindak balas daripada patung tu. Ni dia kata, mungkin baru lagi kot. Dan dia pun letakkan holy water dan juga salib dalam kotak si Harold tu, dan dia simpan kotak tu. Beberapa hari lepas tu, dia bawa Harold ni pergi kat rumah kawan dia dengan alasannya dia nak tunjuk kat kawan dia lah konon. Dan dia pun nak buat eksperimen apa pula. Tapi apa, bila dia sampai kat sana, sewaktu dia cek balik alat perakam suara dia tu, ada suara dalam tu yang dah terakam. Dan suara tu amat marah dengan dia. Dan jelas suara tu adalah suara si Harold patung tu tadi. Apabila dia buka balik rakaman tu, dia dengar dengan jelas yang Harold bercakap dengan nada marah. Diamlah kau, aku akan bunuh kau. Dia kata macam tu. Jadi si Anthony ni macam pelik, tapi di sebaliknya dia rasa seronok apa. Sebab memang betul lah patung ni berantu. Dan dia iklankan supaya para paranormal mai buat kajian ataupun buat eksperimen dekat si Harold ni tadi. Harold jadi marah dekat dia. Dan apabila paranormal tu semua sampai, mereka ni tak ada nak buat apa lagi. Mereka akan pening dan sakit apabila tengok dia. Dan lebih mengejutkan, anjing-anjing Anthony ni yang dia bela, semuanya sakit misteri. Apabila dia bawa cek kat doktor, mereka kata mereka tak tahu anjing ni sakit apa. Tapi dalaman dia hancur seolah-olah ditumbuk daripada dalam. Tak cukup dengan tu, dia tak sedar lagi. Dia masih lagi duk panggil orang-orang mai untuk buat kajian pada patung tu. Dan akhirnya Harold ni buat satu benda yang dia tak boleh lupa. Mana bila dia tidur, dia diimpit, dia mimpi buruk. Dan paling teruk, dia dirasuk sampai dia nak bunuh diri. Pada masa tu lah, dia sedar yang dia dah tak boleh nak simpan dah si Harold ni. Dan dia pun mencari pemilik yang baru. Okey, yang nombor 3, anak patung ni dinamakan Mandy. Mandy ni dihasilkan pada tahun 1930 di England dan dia dibuat daripada porcelain. Okey, kononnya dikatakan Mandy ni dahulunya pemilik dia adalah seorang budak perempuan. Dia
main dengan Mandy ni tadi dekat bilik bawah tanah, dan dia terperangkap dalam tu, tak dapat keluar. Akhirnya dia meninggal dunia di situ. Sepanjang waktu dia nak menghadapi kematian dia tu, Mandy ada dengan dia, dan dikatakan roh budak ni lah yang ada dalam badan anak patung tu. Okey, apa? Dikatakan juga lepas kejadian yang menimpa budak tu, si keluarga dia ni tak mahu dah duduk kat situ. Keluarga dia ni jadi macam sedih, terkenangkan anak mereka, dan mereka pun buat keputusan untuk pindah. Sejak mereka dah pindah daripada rumah tu, rumah ni jadi kosong, dan penduduk sekitar tu selalu terdengar bunyi suara budak menangis daripada rumah tersebut. Dan apabila mereka picit, tak ada apa-apa dalam rumah tu. Apa yang dapat jumpa dalam rumah tu hanyalah anak patung Mandy ni tadi dalam keadaan kotor, dan di muka dia ni ada rekahan yang agak besar. Penduduk kampung ni bawa balik si Mandy ni dan bagi ke anak mereka untuk mainan. Tapi hampa sejak Mandy tu ada dengan mereka, hidup mereka tak pernah tentera. Dan kerana itulah mereka akan patung Mandy ni pada seorang. Tapi kejadian sama tetap juga berlaku, yang mana akhir dia Mandy ni diserahkan pada Museum Queensland, British Columbia. Sebab Mandy ni sebenarnya lebih daripada 100 tahun rasanya. Dia dah banyak berubah tempat sewaktu dia masuk saja dalam museum tu. Mula-mula dia letak dia dekat pintu masuk. Lepas tu dia berubah dia tempat lain sebab dia ni suka buat masalah. Dia kacau patung-patung lama sampai tempat tu bersepah. Yang mana dia pun tak tahan, dan akhirnya dia dikurung dalam sebuah kotak kaca yang ditempa khas dalam sebuah bilik. Dia duduk sorang-sorang dalam bilik tu. Tapi apa, bila dia duduk sorang-sorang dalam bilik tu, dia mampu buat kacau. Habis dia bagi sepah. Bila penjaga museum tu mai esok pagi, dia tengok bersepah kertas-kertas. Padahal dalam tu tak ada kertas pun. Tak tahu daripada mana datang kertas-kertas tu. Dan dia juga mampu merosakkan alat-alat elektronik yang ada dekat sekitar dia. Kalau hampa perhatikan dia betul-betul, hampa akan rasa macam sebab dan sedih. Macam ada satu emosi. Mungkin daripada budak tu yang mati ke, kita tak pasti. Dan yang betul dia tak mahu duduk sendiri. Dan perangai dia ni terlalu macam kebudak-budakan. Dia suka mengusik orang. Dia macam tak kisah hampa marah dia akan buat lagi. Dan ada yang mendakwa apabila hampa renung dia lama-lama, dia akan balas balik ke depan hampa. Dia akan kelipkan mata dia, dan dia akan gerakkan tangan dan juga anggota badan dia. Itulah Mandy. Yang nombor 2 ni, anak patung ni nama dia Robert. Patung ni dimiliki oleh seorang lelaki yang bernama, ataupun budak lelaki yang bernama Robert Eugene Otto. Dia ni suka melukis. Anak patung ni diberi oleh sebuah keluarga hamba yang mana bekerja dengan keluarga si Robert ni, dan oleh sebab tu dia namakan patung tu Robert sempena nama dia. Yang si Robert ni tak tahu, rupanya si keluarga hamba ni berdendam dengan keluarga dia, dan mereka dah letak sihir dalam patung tu. Mak bapak si Robert ni pun kerap dengan anak dia ni duduk sembang-sembang dengan patung tu. Sewaktu dia duduk dalam bilik, mereka pun mulai curiga. Tapi hampa, kita nak kata macam ilmu mereka tu berkesan kot, voodoo yang mereka guna tu. Akhirnya si Robert ni meninggal dunia. Keluarga dia merasa rumah mereka ni macam bantu lepas anak mereka meninggal dunia tu, dan mereka pun berpindah. Tak lama lepas mereka pindah ni, datanglah sebuah keluarga pula dan duduk dekat rumah tu. Dan keluarga ni ada seorang anak perempuan. Dia mendakwa yang dia kerap diganggu, dan kemuncak pada kejadian ni, dia tersedak pada malam hari apabila dia nampak si patung Robert ni cuba nak bunuh dia.
Mereka pun akhir dia menyerahkan patung ni kat muzium Fort East Martello, Amerika Syarikat. Patung yang ada dekat tempat yang pertama, nama dia Annabella ataupun Annabelle. Kalau diikutkan cerita, patung yang betul-betulnya membawa roh budak perempuan bernama Annabelle bukanlah patung yang macam kita tengok dalam filem tu. Dia ni sebenarnya comel. Mereka ada sepasang yang mana diberi nama Rigidi Ann dan juga Andy. Mereka memang dah dibuat sepasang. Dan dikatakan mereka ni dibuat pada tahun 1915 sampailah 1918. Buku bersiri mengenai kartun ni pun ada dibuat. Pasal anak patung ni lah. Mereka buat macam buku cerita ataupun komik macam tu lah kot. Dan nama Annabelle ni saja diwujudkan ataupun dikomersialkan untuk melarikan filem yang mereka dah buat tu kerana semangat ataupun roh Annabelle Hitchens. Mula-mula kalau hampa nak tahu yang pemilik dia ni tadi perasan Annabelle ni berkelakuan aneh. Dia duduk dekat rumah yang mana dikatakan kononnya budak perempuan ni yang berumur 7 tahun tu, Annabelle Hitchens ni mati. Dan Annabelle Hitchens ni sukakan patung ni dan dijadikan patung tu rumah dia. Dan sejak itulah patung tu dikatakan ataupun dinamakan Annabelle. Jadi pemilik yang memiliki patung tu duduk dekat rumah yang dahulunya budak ni duduk. Okey. Kemudian pada tahun 1970 anak patung ni macam dijual dekat sebuah kedai antik dan dibeli pula oleh seorang perempuan dan dihadiahkan pada anak dia Donna. Donna ni dia duk belajar lagi tentang kejururawatan dan dia menyewa bersama seorang kawan dia nama Angie. Angie ni dia dah bertunang dengan seorang lelaki bernama Lou. Lou ni tak suka akan Annabelle. Dia macam terasa akan roh jahat yang ada dalam patung tu. Dan dia berulang kali dia cakap suruh dia buang patung tu. Sebetulnya Donna dah perasan akan sikap-sikap aneh Annabelle ni, tapi dia macam mula-mula dia ingat macam tak membahaya kerana dia kerap tengok yang si Annabelle ni akan berubah tempat. Dia letakkan Annabelle ni berdekatan dengan tempat tidur dia, tapi esok dia tengok Annabelle ni berubah. Kemudian oleh kerana marahnya dia kat Lou, Annabelle ni pada satu hari buatkan Lou ni lumpuh waktu tidur. Dan bila Lou tersedar, dia tak boleh nak bangun, dia jadi panik. Apabila dia tengok dekat ujung kaki dia ada Annabelle duduk tersenyum kat dia. Dan kemudian Annabelle ni panjat naik atas badan dia dan cekik dia sampai dia pingsan. Keesokan hari dia baru dia sedar. Bertambah parah apabila lepas tu Annabelle tunggu dia dalam bilik yang gelap, lampu pun tutup, tak ada siapa pun kat rumah tu. Kemudian Lou ni masuk nak buka lampu, tapi dia perasan ada sesuatu dan dia kalih ataupun dia pusing ke belakang. Kemudian terasa sangat yang sakit pada perut dia dan apabila dia buka lampu, perut dia ni penuh kesan cakaran dan berdarah. Kerana itulah si Donna buat keputusan untuk tak mahu dah simpan si Annabelle ni dalam rumah. Dia pun panggil macam sepasang paranormal lelaki bini yang bernama Ed dan Noreen Warren, yang mana apabila paranormal ni dah mai, mereka pun buat kajian dan mereka jumpa banyak nota-nota yang bertulisan tangan tertulis tolong kami ataupun tolong Lou. Dan untuk pengetahuan nampak, si Annabelle ni sekarang dia berada di Museum Gaib Warren di Monroe, Connecticut, Amerika Syarikat.
Dia dikunci dalam sebuah kotak kaca yang tak dibenarkan sesiapa sentuh ataupun buka dia. Okay, apa? Macam tu lah kisah 10 anak patung yang paling bantu ataupun berpuaka di dunia. Okay, next time aku akan cerita-cerita lain pula. Harap apa dapat klik subscribe, like dan juga komen. Ambil yang positif je apa. Okay, hanya untuk sonok-sonok dan kita tahu info tentang anak patung. Okay, apa? Bye, Assalamualaikum.